Alhamdulillah, kita dah selesai dalam sesi tahsin. Sikit sebanyak lah kita cuba untuk memperhalusi bacaan kita, mempercantikkan lagi, memperkemaskan lagi. Kalau tak jelas apa yang dipelajari tadi, boleh repeat lah live ni nanti kan. InsyaAllah sama-sama tengok balik, sama-sama ikut balik, insyaAllah dia boleh dapat. Begitu. Okey, jadi insyaAllah slot saya sambunganlah daripada tahsin, iaitu tadabbur surah Al-Mulk. Ayat yang pertama. Jadi pada minggu lepas kita dah berkenal-kenalan lah secara ringkas berkenaan dengan surah Al-Mulk. Dia tinggal dekat mana, jiran dia siapa, jiran dia apa, alamat rumah dia berapa kan. Sekurang-kurangnya kita dah tahu secara asas itu. Jadi maknanya kita dah ada usaha lah, dah ada effort untuk mengenal surah Al-Mulk ini dengan serius, dengan lebih mendalam. Begitu. Okey. Jadi malam ni kita masuk pada ayat yang pertama. Okey, baik. Jadi saya akan kongsikan paparan. Minta Ustaz Nan enablekan share screen, boleh ya? Sebelum tu, jadi untuk sebelum kita mulakan sesi sesi tadabbur ini, jadi sama-samalah minta share. Siapa yang belum share supaya lebih ramai lagi yang boleh follow, lebih ramai lagi yang boleh mendapatkan manfaat daripada sesi tadabbur ni, insya-Allah. Jangan biarkan ilmu tu sekadar untuk kita sahaja, tapi juga untuk sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita yang lain. Siapa dah share boleh komen dan dah share. Baik, insya-Allah. Baik, saya akan kongsikan paparan untuk tadabbur malam ni, insya-Allah. Jadi kita masuk pada ayat yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi pembukaan surah Al-Mulk, Allah telah menyatakan dalam ayat yang pertama ini tentang puji-pujian. Siapakah yang Allah puji? Allah memuji dirinya sendiri. Dengan pujian apa? Bahawasanya Allah itu maha berkuasa ke atas tiap-tiap sesuatu. Okey, jadi sebelum kita tadabbur pada ayat yang pertama ni, jadi kita nak kenal dulu, nak tahu dulu maksud dengan lebih mendalam. Jadi kita tafsirkan satu persatu kalimah supaya kita faham dengan lebih jelas. Dah faham baru sedap kita nak tadabbur, begitu. Okey. Jadi kita pecahkan. Kalimah yang pertama disebutkan dengan kalimah tabaraka, yang memberi makna, kalau kita tengok dalam Al-Quran yang ada terjemahan kan, boleh bukalah. Siapa yang ada Quran di sebelah dia, boleh buka tabaraka, makna dia apa? Boleh kongsikan terjemahan yang ada pada Al-Quran masing-masing. Maha suci Allah ke maha berkat Allah? Boleh kongsikan di ruangan komen. Sebab ada terjemahan yang berbeza-beza sikit. Ada yang gunakan maha berkat, ada yang menggunakan maha suci. Tetapi yang lebih kuat, yang lebih masyhur, yang lebih digunakan oleh para ulama, lebih-lebih lagi ulama tafsir seperti Al-Imam As-Suyuti, seperti Imam Ibn Kathir, yang mengatakan bahawa makna tabaraka ialah maha suci Allah. Begitu. Okey.
Baik. Jadi kita nak kena kenal. Tabaraka, perkataan tabaraka. Huruf asal dia adalah perkataan ataupun huruf ba, ro, kaf. Barokah. Barokah. Makna dia apa? Makna dia berkat. Barokah maknanya berkat. Tapi tadi saya kongsikan tadi kan, dia punya terjemah dia Maha Suci Allah. Macam mana dia boleh jadi makna Maha Suci Allah? Lepas ni kita tengok macam mana proses yang dikongsikan oleh Imam Ibn Kathir. Okay. Imam As-Suyuti disebutkan dalam tafsir Jalalain mengatakan bahawa makna tabaraka ini adalah makna Maha Suci Allah daripada sifat-sifat makhluk. Ini kata Imam As-Suyuti. Okey. Jadi tabaraka ini makna yang sesuai yang kita boleh letakkan pada ayat yang pertama ini. Boleh je kita nak letak dengan makna maha berkat. Boleh, tak ada masalah. Sebab apa? Ada dalam Al-Quran terjemahannya dituliskan dengan makna maha berkat. Macam contoh kalau aplikasi Quran phone saya. Saya buka, saya tengok dia tulis maha berkat Allah. Tapi kalau saya gunakan Al-Quran terjemahan saya buka dia tulis maha suci Allah. Dia ada perbezaan. Beza tak sebutan berkat dengan suci? Beza kan? Makna dia pun kita faham dengan makna yang berbeza. Berkat ni maksudnya lain. Suci ni maksud dia lain. Tapi kenapa ulama-ulama tafsir dia kata makna tabaraka ni bukan maha berkat tetapi maha suci. Lebih afdal gunakan dengan makna maha suci. Jadi kenapa? Itulah Imam Ibn Kathir dia ada jelaskan. Dia kata apa? Imam Ibn Kathir kata ayat ini, kalimah ini sama seperti ayat yang ada dekat dalam satu surah tu. Surah 83 ayat. Surah apa 83 ayat? Cuba teka, surah apa 83 ayat yang kita selalu baca? Lebih-lebih lagi malam Jumaat. 83 ayat tu. Surah apa? Surah Yasin. Jadi kita boleh tengok sebagai contoh dalam ayat yang terakhir surah Yasin iaitu ayat yang ke-83. Kalau siapa yang ada Al-Quran boleh buka muka surat 445. Last sekali. Okey. Imam Ibn Kathir dia kata pattern ayat, jenis penyusunan ayat ataupun makna ayat sama. Walaupun penggunaan perkataan itu berbeza. Kita tengok di sini sebagai contoh. Nampak tak perbezaan? Satu, tabaraka alladhi biyadihi al-mulku. Kemudian pada ayat di dalam surah Yasin dia mula dengan apa? Fasubhana alladhi biyadihi malakutu. Kalau tengok makna sama. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan. Sama makna dia. Okey, saya pecahkan dengan warna-warni supaya lebih nampak pecahan dia. Nampak tak warna dia? Sudah tukar daripada warna hitam, dia tukar. Saya pecah-pecahkan. Kita tengok yang pertama warna hitam. Tabaraka dengan fasubhana. Makna dia apa? Sama, maha suci. Maha suci. Tabaraka, subhana sama makna maha suci. Kemudian alladhi, bawah pun alladhi, makna dia yang. Sebenarnya makna dia yang. Kemudian ditambahlah siapa lagi yang maha suci? Yang ni Allah. Jadi tambahlah di sini Allah yang. Kemudian biyadihi. Biyadihi kalau kita terjemah dengan makna secara literal, secara direct, maksud dia ialah dengan tangannya. Tetapi apabila kita jumpa ayat-ayat mutasyabihat di dalam Al-Quran, jangan direct terjemah. Kalau direct terjemah, takut-takut boleh salah faham. Jadi ulama kita memudahkan cara kita faham dengan meletakkan makna menguasai. Itu lebih mudah untuk diterima oleh akal kita. Okey, biadihi maknanya ialah menguasai. Sama kan? Biadihi. Kemudian yang terakhir ni al-mulku dengan malakutu. Makna dia apa? Segala kerajaan. Jadi Imam Ibn Kathir kata
ayat tabarakalladzi biyadihil mulk sama dengan ayat fasubhanalladzi biyadihi malakut. Maknanya yang sama. Jadi dapat tak kesimpulan dekat sini perkataan tabaraka makna yang sesuai ialah apa dia? Makna maha suci. Lepas ni kita dah tahu dah sebab apa jadi macam tu. Boleh je sebenarnya kalau Allah nak letakkan dengan perkataan subhanalladzi kan? Subhanalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi kenapa Allah tak gunakan dengan perkataan subhanalladzi? Kerana makna tabaraka ini dia ada lagi makna yang lebih power. Sebab apa? Sebab kita kena tengoklah ayat-ayat yang seterusnya Allah menceritakan tentang apa. Begitu. Okey. Jadi kesimpulan dia tabaraka makna dia maha suci Allah. Okey, itu perkataan yang pertama. Jelas ya? Tabaraka maknanya apa? Maha suci Allah. Okey, selesai. Settle. Kita pergi pada bahagian yang kedua. Alladzi biyadihil mulk. Yang menguasai segala kerajaan. Yang menguasai segala kerajaan. Siapa yang menguasai segala kerajaan? Iaitulah Allah. Kerajaan apa ni? Allah ada kerajaan. Kerajaan apa? Kalau kita tengok minggu lepas, kita sebutkan berkenaan dengan kerajaan yang ada di dunia. Kerajaan yang taat kepada Allah. Seperti contoh Nabi Sulaiman. Kerajaan yang zalim, yang ingkar kepada Allah. Seperti kerajaan Fir'aun. Itu kerajaan di dunia. Itu kerajaan manusia. Tetapi kerajaan yang dimaksudkan di dalam surah Al-Mulk ini, allazi biyadihil mulk. Al-Mulk itu makna dia ialah kerajaan Allah. Bila kerajaan Allah, kerajaan yang mana? Salah satu ke? Dua-dua ke? Yang bahagian mana ke? Yang mana jawapannya? Jawapannya ialah yang pertama, kerajaan Allah yang pertama ialah dunia ni. Dunia ni adalah kerajaan Allah. Sebagai contoh, bumi adalah kerajaan Allah. Langit adalah kerajaan Allah dan sebagainya. Apa sahaja yang diciptakan Allah di dunia ini, bila kita sebut dunia maknanya bukan bumi je. Kita kena faham. Bila kita sebut dunia maknanya bukan bumi sahaja, tetapi meliputi planet-planet, meliputi bulan, meliputi matahari, meliputi cakrawala, meliputi meteor, bintang dan sebagainya. Masuk semua dekat dalam kategori dunia. Ini kerajaan Allah yang pertama, kemudian kerajaan Allah yang kedua iaitu di akhirat. Kerajaan Allah yang kedua dan kerajaan yang kedua ini adalah kerajaan selama-lamanya. Kerajaan yang kekal iaitu kerajaan akhirat. Sebagai contoh kerajaan akhirat dia apa dia? Ada syurga, ada neraka, ada mizan, ada titian sirat, ada padang mahsyar nanti dan sebagainya. Banyaklah lagi lah yang benda lain kan. Jadi sebagai contoh utamanya saya letakkanlah syurga, neraka. Sebab apa? Sebab itu adalah perkara yang diidam-idamkan oleh manusia, itu syurga. Dan kalau tak dapat syurga, satu lagi je tempat yang akan dimasukkan iaitu neraka. Jadi bila disebutkan dengan perkataan Al-Mulku di dalam surah Al-Mulk ini, makna dia apa? Makna dia kerajaan Allah meliputi dunia dan akhirat. Nanti dalam surah Al-Mulk ada ayat yang keberapa nanti dia akan sebutkan Tuhan yang berada di langit. Bukan bermakna Tuhan yang berada di langit, tetapi makna dia Tuhan yang menguasai langit. Kemudian ada disebutkan juga tentang nikmat-nikmat dunia. Allah yang menguasai dunia. Bukan bermakna Allah itu berada di dunia sahaja. Jadi kita kena faham bahawa apabila sebut kerajaan Allah, maknanya kerajaan dunia dan akhirat. Begitu. Okey, jelas, faham insya-Allah. Baik, kemudian wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Okey, penutup ayat ini mula-mula disebut dengan tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu.
yang penutup ini dia menguatkan tabarakalladzi biadihil mulk. Dia menguatkan lagi makna yang awal-awal tu. Macam tu. Jadi daripada ayat ini, daripada penutup, pembahagian penutup ini, apa pengajaran yang kita boleh ambil? Iaitu apa dia? Iaitu perkara yang kecil mahupun yang besar, maka Allah itu berkuasa ke atasnya. Allah itu maha berkuasa walaupun perkara itu sekecil-kecil perkara. Walaupun perkara itu sesimpel-simpel perkara. Walaupun benda tu sebesar-besar perkara. Kalau kita katakan makhluk lah. Kalau kita katakan sesuatu tu ialah makhluk. Makhluk yang kecil seperti kita manusia. Kita ni manusia halus je. Kecil ya. Kan? Kalau kita nak banding dengan matahari. Matahari beratus-ratus kali ganda besarnya. Beribu-ribu kali ganda besarnya dengan kita. Beratus-ratus kali ganda besarnya daripada bumi. Tetap di bawah kekuasaan Allah. Begitu. Kemudian Allah maha berkuasa atas segala sesuatu, iaitu apa dia? Perkara yang kita tahu mahupun yang kita tak tahu. Kadang-kadang kita dah belajar sesuatu ilmu, kita tahulah benda tu. Tapi apa yang kita tak tahu, adakah Allah tak tahu? Tidak, Allah mengetahui segala-galanya. Contoh kita katakan, selepas planet yang kita dah, yang saintis dah pernah kaji di cakrawala kita ni, ada tak lagi planet yang lebih jauh-jauh sana tu? Belum dijumpai lagi oleh teropong katakan, oleh kajian mereka, tak jumpa lagi. Tapi adakah apabila mereka masih belum jumpa, Allah masih tak tahu lagi apa yang ada di sana? Tidak, Allah tahu segala-galanya. Itu makna Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Tak cukup, kita jelaskan lagi. Allah maha mengetahui, Allah maha berkuasa atas segala sesuatu yang zahir mahupun yang batin. Yang zahir yang kita tunjukkan Allah berkuasa, yang kita tak tunjukkan pun Allah berkuasa. Yang tak nampak pun Allah maha berkuasa. Yang nampak pun Allah maha berkuasa. Tidak ada kekurangan sedikit pun dalam apa-apa keadaan pun. Kemudian perkara yang awal mahupun yang akhir. Allah berkuasa ke atas segala sesuatu yang mempunyai awal dan yang mempunyai akhir. Manusia ada awal, ada akhir kan? Manusia ada awal kelahiran. Manusia ada akhir iaitu kematian. Dan setiap makhluk ada awalnya dan ada akhirnya. Setiap makhluk pasti akan ada awalnya. Dan kebanyakan makhluk pasti ada akhirnya. Kecuali beberapa makhluk yang tidak ada akhirnya. Tetapi ada awalnya. Kerana apa? Kerana Allah lah yang mencipta. Kerana Allah lah yang maha berkuasa ke atas sesuatu itu. Jadi kita nak kena faham maksud wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Sesuatu tu tak ada satu pun tertinggal. Itu kita kena faham. Maknanya Allah memiliki kerajaan, kekuasaan, kehebatan, segala-galanya tidak akan terlepas daripada kuasa Allah. Daripada kehendak Allah. Daripada pemeliharaan Allah. Daripada penglihatan Allah. Daripada pendengaran Allah. Tak akan terlepas. Okey, itu adalah akidah kita. Di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah kita kena yakin seperti itu. Baik. Kemudian kita tengok sebagai penutup dia, kita ulang balik. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi pengajaran apa yang kita boleh ambil daripada ayat ni? Inilah kita nak tutup. Sebelum kita tutup, kita nak kena cari dulu, kaji dulu. Apa pengajaran yang kita dapat pada ayat pertama ni? Yang pertama ialah, yang ni minta komen nanti. Saya sebut, boleh catatkan di ruangan komen ataupun boleh catatkan di nota masing-masing supaya tak lupa apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat yang pertama ni. Apa dia? Yang pertama, Allah memuji dirinya sebagai Tuhan yang memiliki segala kekuasaan. Dan sememangnya Allah layak memuji dirinya.
Hanya Allah yang layak puji dirinya. Kita wajib juga memuji diri Allah. Tetapi kita tak boleh memuji diri kita sendiri. Tak boleh. Siapa yang memuji diri sendiri dikira sebagai apa? Takabur. Bangga diri. Syok sendiri. Istilah dia kan? Syok sendiri. Tetapi tidak bagi Allah. Kerana itu adalah kuasa Allah. Itu yang pertama. Kemudian pengajaran yang kedua kita boleh ambil. Allah menafikan kekurangan Allah dengan kalimah tabaraka itu. Kita dah faham tadi makna tabaraka apa dia? Iaitu Allah menafikan kekurangannya. Maknanya tidak ada sebarang kekurangan pun yang Allah ada dan yang kita boleh fikirkan Allah ada kekurangan tersebut. Tak boleh. Sebab itulah walaupun disebutkan dengan makna tabaraka, tetapi ulama-ulama tafsir kata makna dia maha suci. Maknanya Allah menafikan segala kekurangannya. Jelas? Dapat sesuatu? Kalau dapat sesuatu, boleh komen insya-Allah. Alhamdulillah dapat sesuatu pada malam ini. Baik. Jadi kita akan sambung lagi pada minggu depan pada ayat yang kedua. Kalau nak teaser sikit ayat kedua ni cerita pasal apa? Cerita pasal penciptaan Allah iaitu manusia. Allah cipta manusia, kemudian apa tujuan Allah ciptakan manusia? Dan Allah itu berkuasa dengan kuasa-kuasa tertentu dan Allah sebutkan dengan dua sifat Allah di penghujung ayat yang kedua. Apa dia? Wahwal Azizul Ghafur. Ada makna yang tertentu. InsyaAllah kita kupas pada minggu hadapan. Baik. Wallahu a'lam daripada saya. Jadi insyaAllah kita sambung minggu depan untuk sesi tahsin dan tadabbur pada ayat yang kedua pula nanti.